Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat-sangat dihormati oleh pihak NGO Royalty ialah Pengerusi Majlis Ustaz Mat Daud Awang, yang berhormat Datuk Cik Abdullah selaku Tuan Kawasan, satu yang berhormat yang sangat rapat dengan anak muda, Ustaz Hamid Derani, Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan, yang berhormat Haji Halim Abdul Rahman selaku Adun Cetok, Tuan Rumah Saudara Madudin, pimpinan setempat, rakan-rakan aktivis yang berada di bawah sana, dan masyarakat tempatan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama sekali ialah pengenalan mengenai diri saya. Nama sebenar saya ialah Khairul Nizam bin Abdul Ghani. Tetapi NGO Royalty ini bukan satu kumpulan yang sebagai perintis ataupun orang yang mula-mula berjuang dalam perihal perjuangan hasil bumi rakyat Kelantan. Tetapi wujud terlebih dahulu kumpulan-kumpulan yang lain, dan Allah menggilir-gilirkan satu-satu kumpulan itu, dan akhirnya pada hari ini ianya dipelopori oleh anak muda. Asalnya kami anak muda ini hanya berada di dalam medium internet. Apabila berada dalam medium internet, maka masing-masing menggunakan nama internet masing-masing. Tetapi apabila takdirnya Allah menentukan kami perlu keluar dan bertemu secara fizikal, maka lekatlah nama internet masing-masing. Jadi disitulah wujudnya nama Aduka Taruna yang dipanggil oleh rakan-rakan aktivis dan juga dikenali dalam laporan-laporan polis, dalam siasatan polis dan sebagainya. Selepas ini, dalam sesi penerangan kesempatan yang diberi peluang oleh Parti Islam Malaysia ini, kita akan berhadapan dengan istilah-istilah teknikal. Jadi saya perlu menjelaskan istilah yang paling tepat ataupun istilah buku sebenarnya ialah petroleum. Pecahan daripada petroleum ini ialah minyak petrol, minyak diesel, LPG gas yang taksi guna tu, minyak pelincir, bahan-bahan untuk buat kosmetik, bahan-bahan untuk buat industri plastik dan sebagainya. Kesemua ini merangkumi di bawah tajuk petroleum. Dan selepas ini kita mungkin akan guna istilah kebiasaan kita, iaitu royalty minyak. Istilah buku sebenar ialah royalty petroleum. Baik, kita bermula dengan asal usul kebangkitan rakyat Kelantan. Pada ketika ini masih lagi di peringkat kerajaan negeri. Baik, kita rujuk kepada gambar rajah yang tertera di layar besar ni, depan ni. Baik, kejadian ini berlaku pada tahun 2009. Okay, kebocoran maklumat ini berlaku pada tahun 2009. Kebangkitan ini berlaku pada tahun 2009. Tarikh perjanjian ditandatangani pada tahun 1975. Anda boleh bayangkan betapa terlewatnya kita. Baik, pada tahun 2009 berlaku forum ekonomi di Kuala Lumpur oleh Jabatan Statistik Negara. Jabatan Statistik Negara ni bukan jabatan milik kerajaan negeri, tetapi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Statistik Negara telah membentangkan satu statistik pada tahun 2006. Okey, dia pakai statistik pada tahun 2006
dan meletakkan pendapatan sebenar negeri Kelantan adalah seperti yang tertera. Ini mendatangkan kejutan kepada kerajaan negeri. Kita ambil contoh misalan dia, misalan kedai kopi dia. Selama ini sejak rakyat Kelantan telah memilih satu pemerintahan yang berlainan ideologi dengan pihak kerajaan pusat, maka kerajaan pusat telah mengepung, menyekat dan menanaktirikan kerajaan negeri Kelantan. Sejak itu, kerajaan negeri Kelantan dalam setahun hanya mampu membelanjakan RM10 saja. Tetapi apa yang dibentangkan oleh Jabatan Statistik Negara, satu jabatan di bawah Jabatan Perdana Menteri, rupa-rupanya kerajaan negeri Kelantan membelanjakan ataupun mempunyai pendapatan sebanyak RM100 setahun. RM10 dengan RM100 adalah sangat-sangat jauh beza dia. Ini mendatangkan satu kejutan dan inilah titik tolak kebangkitan rakyat Kelantan. Ketika ini masih lagi di peringkat kerajaan negeri menyiasat dan sebagainya, maka sedikit demi sedikit ianya merebak kepada gelombang kebangkitan rakyat pada ketika itu gegar dan kini diambil alih ataupun disambung oleh anak muda yang dinamakan sebagai NGOR. Baik, kita rujuk lagi slide yang seterusnya. Apabila berlaku pada tahun 2009 ni kebangkitan rakyat Kelantan untuk menuntut maruah rakyat dia sendiri, maruah diri sendiri, maka sunnatullah tu pasti akan ditentang oleh yang kita namakan istilah dia pada malam ini ialah pengkhianatan. Kalau kita rujuk pada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda memperjuangkan perkara yang hak, maka baginda ditentang oleh orang Arab sendiri, malah bapa saudaranya sendiri. Dan hari ini rakyat Kelantan dalam memperjuangkan maruah hasil bumi petroleumnya sendiri, rakyat Kelantan ditentang oleh anak Kelantan sendiri. Mula-mula, apakah kata pengkhianat kepada rakyat Kelantan? Ini adalah kata-kata di antaranya. Katanya, tidak layak terima royalti. Kelantan tidak ada minyak. Kata mereka, Kelantan tidak ada minyak. Kita cabar dia debat. Dia tidak mahu. Tetapi kita jawab, yang pertama sekali yang mendedahkan kerajaan negeri Kelantan memiliki minyak bukan datang daripada agensi swasta ataupun kerajaan negeri, tetapi datangnya daripada Jabatan Statistik Negara, satu jabatan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ini adalah hujah pertama yang kukuh yang menunjukkan bahawa Kelantan mempunyai minyak. Yang keduanya, melalui asakan pihak NGO royalti seperti kita bakar karung wang ehsan di depan pejabat dagangan Petronas belakang hotel New Pacific Kota Baru. Kita tenggelamkan kapal simbolik wang ehsan di Sungai Kelantan. Kita kayuh basikal 12 hari daripada Kota Baru ke KLCC. Kita demonstrasi di KLCC, kita berhimpun di mahkamah dan sebagainya. Allah telah mencampakkan sesuatu ke dalam hati CEO Petronas untuk membuat satu kenyataan media. Apa kata mereka? CEO Petronas kata, Petronas tidak ada hutang lagi dengan mana-mana negeri pengeluar minyak termasuk negeri Kelantan. Bor serang Petronas. Dia kata dia Petronas tak ada hutang lagi. Dia dah bayar kepada kerajaan pusat. Apabila tubik sahaja, apabila keluar sahaja kenyataan media ini, wujud dua perbahasan. Pertamanya, CEO Petronas mengesahkan sendiri bahawa Kelantan ada minyak dan hujah oleh pengkhianat negeri Kelantan adalah satu perkara yang cuba memperbodoh-bodohkan anak negeri dia sendiri. Itu adalah hujah kedua selepas daripada pendedahan Jabatan Statistik tadi. Ini dia kata CEO Petronas. Perbahasan yang kedua, ini membuktikan bahawa Petronas melanggar perjanjian.
atau kata dia pecah amanah. Saya guna misalan seperti ini. Tuan pengurusi majlis dia ada tanah. Saya ada duit dan kepakaran. Lalu saya berjumpa dengan tuan pengurusi majlis, Ustaz, saya nak majukan tanah Ustaz, saya nak tanam kelapa sawit. Ustaz kata boleh, kita sign perjanjian. Ustaz nak 5% daripada pengeluaran. Bukan keuntungan, pengeluaran. Baik. Saya pun sign dengan Ustaz. Tetapi apabila telah sign, saya telah tanam kelapa sawit, saya telah pagar tanah Ustaz ni tadi, saya tak bagi pun dokumen-dokumen yang berkaitan. Jangan kata duit, saya tak bagi pun dokumen-dokumen berapa pokok kelapa sawit yang saya tanam, berapa dia pengeluaran dalam setahun, berapa dia perlu saya bayar, saya tak bagi pun. Tapi apabila Ustaz ni marah, Ustaz ni nak masuk ke dalam tanah dia sendiri, tak boleh. Saya adalah orang yang gedebek. Saya polis mahkamah, kerajaan, media semua di belakang saya. Tapi apabila diasak, Ustaz buat macam-macam kaedah yang dibenarkan dalam kerangka demokrasi, akhirnya saya membuat kenyataan bahawa saya dah tak ada hutang lagi dengan Ustaz. 5% Ustaz saya dah bayar pada Tok Pengulu. Wah, orang yang tak ada kaitan. Begitu juga yang berlaku dalam hal ni. Petronas yang sign perjanjian adalah di antara Petronas dengan Kerajaan Negeri Kelantan. Tetapi sepatutnya Petronas perlu membayar terus ke dalam akaun kerajaan negeri supaya ianya boleh diaudit dan disoal oleh rakyat sendiri. Sebaliknya, Petronas telah melanggar perjanjian dan baru-baru ini kerajaan negeri telah memfailkan injaksi. Istilah injaksi ini membawa menghalang di mahkamah, memohon mahkamah menghalang selepas ini Petronas bayar kepada orang yang tidak ada kaitan. Baik, apabila perkara ini berlaku, baru-baru ini para pengkhianat dia pergi pula kepada hujah yang lain. Okey. Hari ini dalam sinar harian dikeluarkan dua muka penuh di bahagian tengah mengenai 3 batu nautika. Pengkhianat-pengkhianat rakyat Kelantan dia mendoktrin anak Kelantan sendiri, memperbodoh-bodohkan anak Kelantan sendiri. Kata dia selepas 3 batu nautika bukan lagi milik Kelantan. Baik, 3 batu nautika saya mudahkan jarak dia kira-kira 5 km. Selepas air surut, gigi air surut tu, kita pergi ke arah laut sejauh 5 km, kita pacak satu tiang. Selepas daripada tiang itu bukan lagi milik Kelantan, kata dia. Daripada tiang itu bawa ke darat sampai ke sempadan negeri lain, dan apa-apa yang dijumpai dalam kawasan itu barulah milik Kelantan. Itu kata para pengkhianat. Baik, sebelum saya memberikan hujah perkara itu adalah direka-reka, kita andaikan dahulu benda itu betul. Dalam satu negara yang mengamalkan demokrasi, rakyat berhak untuk tidak bersetuju terhadap undang-undang yang telah ditulis. Undang-undang ini satu perkara di atas kertas dan boleh ditulis semula melalui parlimen. Kita katakan pada tahun 2013, pada malam ini, Malaysia telah mengubah undang-undang sport rim kereta tidak dibenarkan. Kalau rakyat tidak mahu, maka rakyat perlu memilih ahli parlimen yang boleh mempengaruhi ahli parlimen negeri-negeri lain dan menulis semula undang-undang tersebut. Itu jikalau hujah 3 batu nautika itu betul. Berikutan jarak dia hanya 150 km daripada pantai Kota Baru, berbanding dilarikan ke Songkla dengan jarak 270 dan sebahagian besar dilarikan ke Kerteh dengan jarak 330, maka di sini asas rakyat Kelantan untuk tidak bersetuju kalau hujah pengkhianat ini betul. Baik, melalui anak Kelantan yang berada di dalam Petronas,
kita rujuk peta. Mereka mendedahkan peta-peta telaga milik rakyat Kelantan dalam wilayah Laut Kelantan. Ini adalah peta yang kami telah mudahkan untuk memberi penjelasan. Ada dua perkara. Ada dua bahagian. Yang pertama JDA, Joint Development Area, kawasan bertindih perkongsian. Yang kedua ialah PM 301, 302 dan 303 tidak bertindih dengan mana-mana negara, tetapi ianya adalah 100% milik rakyat Kelantan. Baik, mengikut buku, JDA itu adalah di antara Thailand dengan Malaysia, adalah di antara Vietnam dengan Malaysia. Tapi malam ni saya nak mudahkan kepada ayah-ayah dan ibu-ibu, kepada para sahabat semua, hari ini saya nak tukar. JDA adalah sempadan yang melibatkan di antara Thailand dengan Kelantan. Sempadan yang melibatkan di antara Vietnam dengan Kelantan. Baik, 3 soalan untuk saya lontarkan supaya ayah-ayah dan ibu-ibu, para sahabat semua boleh berfikir mengenai maruah kita sendiri. Saya ni orang luar. Saya mempunyai seorang isteri rakyat Kelantan dan 2 anak saya seperti yang dicetak di lengan ini, IC03, lahir di Hospital Kubang Krian. Saya bersama rakan-rakan rakyat Kelantan dengan mudah-mudahan sebagai asbab Allah, insya-Allah Allah mengeluarkan saya daripada lelaki bapa yang dayus terhadap maruah isteri saya sendiri. Mudah-mudahan sebagai asbab insya-Allah Allah mengeluarkan saya daripada lelaki bapa yang dayus terhadap maruah 2 anak saya. Begitu juga saya mengajak ayah-ayah dan ibu-ibu dan sahabat-sahabat mempertahankan ataupun memperjuangkan hak kita sendiri. Baik, kita kembali semula kepada soalan. Berikutan dengan 3 batu nautika. Soalan pertama, pada malam ini saya katakan, kita andaikan Kubang Rotan dan seluruh jajahan darat dan jajahan laut negeri Kelantan adalah sebahagian daripada Thailand. Dia bukan, hari ini malam ni Kubang Rotan dan negeri Kelantan bukan milik Malaysia tetapi milik Thailand. Soalan dia, JDA, PM301, PM302, PM303 milik negara Thailand atau milik negara Malaysia? Saya ulangi. Hari ini Kubang Rotan dan Kelantan adalah jajahan Thailand. Jadi laut-laut Kelantan ni milik Thailand ke milik Malaysia? Milik Thailand. Soalan kedua. Kita katakan pada tahun 1948 Kelantan tidak bergabung. Dia tak say bergabung membentuk Malaysia. Kelantan pada hari ini, Kubang Rotan dan seluruh jajahan Kelantan adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi soalan dia, wilayah laut Kelantan pada hari ini milik negara Kelantan yang merdeka atau berdaulat ataupun milik Malaysia? Milik Kelantan. Baik, yang ketiga. Kita katakan pada malam ini Kubang Rotan dan seluruh jajahan negeri Kelantan adalah tertakluk di bawah jajahan makhluk asing daripada planet Marikh. Kita katakan ada makhluk asing mari mendarat kat sini, dia jajah pada zaman dahulu dan sampai sekarang. Jadi wilayah laut darat dan laut Kelantan PM301, 302, 303 milik makhluk asing ataupun milik Kelantan? Milik makhluk asing. Jadi apa yang boleh kita pelajari daripada soalan ini? Hari ini, malam ini, di mana pun Kelantan pergi, sama ada sebahagian daripada Thailand, sama ada negaranya yang merdeka ataupun berdaulat, sama ada di bawah jajahan makhluk asing, tidak wujud langsung 3 batu nautika. Tetapi Kelantan membawa maruah daratnya sendiri dan membawa maruah laut dia sendiri. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Apakah yang perlu kita hukum kepada pengkhianat yang memperkecilkan keluasan maruah rakyat Kelantan hanya sebanyak 5 km daripada gigi air laut? Ini yang tuan-tuan perlu fikirkan. Ini bukan soal duit sebenarnya.
rakyat Kelantan dia boleh berdikari untuk hidup seadanya. Tetapi ini adalah soal maruah, soal lelaki-lelaki yang dayus dalam membiarkan maruah anak-anak, ayah-ayah dan ibu-ibu sendiri. Baik, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Masih lagi di doktrin yang memperbodoh-bodohkan 3 batu nautika. Kita akan lihat apa kata orang yang menandatangani perjanjian, iaitu pengurusi Petronas pada ketika itu, yang mulia-mulia. Apa kata dia mengenai isu 3 batu nautika? Negara dari BZ waktu ada negeri itu telah ditentukan antara negeri itu ditentukan di bawah perjanjian persekutuan Karang Melayu 1948. Ya, jadi kawasan negeri ada jurisdiction atau berkuasa bila sampai 3 batu nautika daripada tinggi air. Selepas itu pusat berkuasa itu menjadi persekutuan. Baik, itu kata pengurusi Petronas sendiri. Bukan saja kata dia yang orang UMNO jaja, yang hari ini Sinar Harian keluarkan melalui pengiklanan oleh pengkhianat-pengkhianat ni, 3 batu nautika ni adalah seumpama beruk dengan monyet yang tidak ada kena-mengena dengan naga. Bukan saya kata, tetapi pengurusi Petronas pada ketika itu sendiri yang kata. Baik, ini adalah orang yang menggubal perlembagaan pada ketika itu. Mantan hakim negara. Kedua-dua orang ini masih lagi ditakdirkan Allah hidup untuk memberi faham ataupun memberi bukti kepada anak Kelantan yang wujud pada hari ini. Kata dia, akta di bawah yang berikut ini tidak ada kaitan, iaitu yang pertama akta pelantar benua, akta pelonggongan petroleum, ordinan darurat, akta zon ekonomi eksklusif, dan termasuk tadi 3 batu nautika. Baik, ini adalah ayah kepada Perdana Menteri kita sekarang ni. Baik, ini adalah hansat parlimen. Hansat ini adalah kenyataan bertulis, tak boleh tipu. Okey, dalam parlimen, dalam menjawab soalan Yang Berhormat Lim Kit Siang di Dewan Rakyat pada 12 November 1975. Mengikut perjanjian itu, tiap-tiap negeri akan menerima 5% daripada nilai petroleum yang dijumpai dan diperolehi dalam kawasan perairan onshore. Dalam kawasan perairan 3 batu nautika dan ke dalam. Atau di luar perairan offshore, negeri tersebut yang dijual oleh Petronas ataupun agensi-agensi ataupun kontraktor-kontraktornya. Wujud ataupun tidak 3 batu nautika? Wujud ataupun tidak? Apa dia hukuman tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu untuk orang yang mengecilkan maruah sempadan negeri Kelantan? Ini dia yang perlu disampaikan di luar sana, sahabat-sahabat di luar sana, kerana mereka yang memberi kuasa kepada pengkhianat rakyat negeri Kelantan, dan sehingga ini anggaran dia ialah 12 bilion royalti yang tertunggak. Tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu dan para sahabat perlu merenungkan perkara ini. Perkara yang seterusnya ialah wang ehsan, bukan royalti. Kami NGO royalti, apatah lagi kerajaan negeri, tidak bermusuh dengan penerima wang royalti, tetapi bermusuh dengan istilah dan perkara pokok terhadap wang royalti tersebut. Wang ehsan, wang ehsan. Wang ehsan ni adalah satu perkara yang
Ikut dia nak bagi ke tak nak bagi. Ihsan. Kata Kuli, rakyat Kelantan bukan peminta sedekah. Rakyat Kelantan adalah pejuang kepada hak. Wang royalti hanya berjumlah sekitar 20 juta setahun. Satu angka yang berbeza-beza. Mustafa Muhammad kata begini, Awang Adik kata begini, dan Hansat Parlimen Najib Razak kata begini. Tapi kita ambil satu angka 20, sekitar 20 juta setahun. Tapi kalau royalti, duit hak ayah-ayah dan ibu-ibu, para sahabat semua, bernilai 900 juta setahun. Ini dia perkara yang membezakan di antara wang ihsan dan royalti. Wang royalti, wang ihsan dibayar melalui satu pertubuhan haram, Jabatan Pembangunan Persekutuan. Satu jabatan yang ditubuhkan bagi menidakkan kerajaan negeri yang telah dipilih secara demokrasi oleh rakyat pada ketika itu. Maka segala projek-projek mereka melalui JPP. Wang ihsan tidak boleh diaudit. Rakyat Kelantan tidak boleh tanya. Tetapi wang royalti harus dibayar terus ke dalam akaun kerajaan negeri supaya ianya dibentang di dalam Dewan Undangan Negeri. Dan jikalau ayah-ayah dan ibu-ibu ataupun anak cucu kita di masa yang akan datang tidak bersetuju ataupun didapati pemerintahnya telah berlaku khianat, maka peluang rakyat Kelantan menjatuhkan pengurus wang royalti tersebut juga melalui Dewan Undangan Negeri. Ini penting dia sistem. Kita tidak meminta sedekah, tetapi kita perlu bina satu sistem yang memudahkan anak Kelantan bangkit melawan jikalau mereka dikhianati di masa yang akan datang. Setuju atau tidak? Baik. Seterusnya, pengkhianatan Tun Dr. Mahathir. Ayah-ayah dan ibu-ibu telah berhadapan jauh lebih lama dan lebih faham daripada saya yang baru sampai ke Kelantan 3 tahun lebih dan tahun ini masuk tahun yang keempat. Tetapi saya nak kongsi sedikit, walaupun Tun Dr. Mahathir telah meletak jawatan sebagai Perdana Menteri, tapi ada satu jawatan yang dia tidak akan lepas sampai dia mati. Apakah itu? Apakah jawatan itu? Penasihat Petronas. Kenapa? Kerana setiap tahun 40% daripada KDNK pendapatan negara datangnya daripada Petronas. Apabila rakyat Kelantan telah memilih satu parti pemerintahan yang berlainan ideologi daripada Tun Dr. Mahathir, maka Tun Dr. Mahathir mengikat perjanjian dengan kerajaan Thailand membina pipe untuk mendaratkan gas bukan di wilayah Islam seperti Patani tetapi di depan sedikit di Songkhla. Jadi pada hari ini, pada tahun lepas, pada awal penubuhan AR, kami pergi ke Songkhla pada ketika itu, wilayah yang bergolak untuk menzahirkan bahawa disitulah maruah anak Kelantan dilarikan. Disitulah maruah isteri saya, disitulah maruah 2 anak saya didaratkan. Kami pergi 2 van. Yang van pertama pergi untuk mengalih perhatian. Dengan askar, dengan polis dia, dengan orang kampung dia bertanya-tanya soalan. Van kedua sampai, kita cepat-cepat pergi bergambar depan kilang pendaratan minyak tu yang bertulis Malaysia Thailand gas separation tu. Okey, cepat-cepat kita bergambar, kemudian kita masuk balik van dan berlalu pergi ke arah kawasan bandar. Itu dia bukti. Baik, saya ada 5 minit lagi untuk habiskan slide ni. Jarak dia 150 km saja, dilarikan sejauh 270 Songkhla dan dilarikan 330 ke Kerteh. Baik. Saya nak bagi tahu, saya nak kongsi satu kemungkinan. Ini adalah kemungkinan, boleh jadi iya, boleh jadi tidak, tetapi ianya penting untuk ayah-ayah dan ibu-ibu dan para hadirin semua.
menilai ataupun menjadikan ianya sebagai sebahagian daripada input untuk membuat penilaian. Baik, ada dua individu yang saya sebagai peribadi, bukan di atas kapasiti Parti Islam Malaysia ataupun NGO royalty, tetapi sebagai peribadi, ayah dan ibu, ayah dan isteri, suami kepada anak Kelantan saya. Orang yang saya benci pertama tadi Tun Dr. Mahathir, bukan benci kejadian tetapi benci keputusan dan hanya di dalam tajuk royalty. Dan orang yang kedua ialah Menteri Besar Ayah dan Ibu pada ketika itu, Datuk Muhammad Nasir. Mengapa? Kerana apabila dia sign saja perjanjian ini, dia telah menyerahkan wilayah laut Kelantan kepada satu syarikat peringkat pusat. Dianya seumpama Selangor pada hari ini, pada ketika Menteri Besar yang terdahulu menyerahkan air Selangor kepada satu syarikat di peringkat pusat. Hari ini, apabila rakyat Selangor memilih satu pemerintahan yang lain, maka air Selangor Syahbas turut mengkhianati rakyat Kelantan, tidak menghormati keputusan tersebut. Untuk menukar pemerintahan Syahbas, rakyat Selangor terpaksa round Parlimen Malaysia kerana ianya adalah di peringkat Parlimen. Kena pergi Perlis, turun ke Johor, naik semula ke Kelantan, Sabah dan Sarawak untuk merayu rakyat Malaysia menukar pemerintahan Malaysia supaya boleh ditukar pengurusan air Syahbas supaya dihentikan pengkhianatan. Begitu juga yang berlaku pada tahun 1975. Pangkat cucu kepada Menteri Besar pada ketika itu, hari ini kami dan rakan-rakan pangkat cucu pada mereka, apabila Petronas berlaku khianat terhadap negeri Kelantan, kami terpaksa round Parlimen daripada Perlis, turun ke Johor, naik semula ke Kelantan, Sabah dan Sarawak untuk merayu negeri-negeri lain menukar pemerintahan peringkat Malaysia, seterusnya boleh menukar organisasi ataupun pengurusan Petronas, seterusnya barulah boleh dikembalikan royalti tersebut ke dalam akaun kerajaan negeri. Inilah pedih dan seksanya apabila berhadapan satu syarikat peringkat negara. Mereka ada polis, rumah kami dikepung, diserang, saya dipukul, diugut bunuh. Jadi saya mengajak dalam masa yang terdekat ini, kita akan ada pilihan raya umum. Kita untuk jangka masa yang pendek, tuan-tuan, tuan-puan yang boleh mengundi, harus mengundi satu parti yang telah menawarkan satu manifesto berkenaan dengan royalty. Pakatan Rakyat telah menjanjikan 20% pembayaran di peringkat kepada negeri-negeri pengeluar minyak. Tetapi untuk jangka masa yang akan datang, saya mengajak ayah dan ibu, sahabat-sahabat dan adik-adik dan seluruh rakyat Kelantan untuk mendesak kerajaan negeri pada masa yang akan datang membatalkan perjanjian tersebut. Seterusnya, kita tidak lagi bercakap mengenai 5%, kita tidak lagi bercakap mengenai 2%, 100% wilayah laut dan telaga milik Kelantan. 100%. Tubuhkan royalty, tubuhkan petroleum, syarikat petrol peringkat negeri, kita katakan petrol budu, dan terpulanglah petrol budu tersebut untuk menjual dia kepada Petronas, kepada mobil, kepada ESO dan sebagainya. Jadi ini bermakna di masa yang akan datang, saya merayu kepada ayah dan ibu, kita pastikan wilayah laut maruah anak Kelantan 100% adalah ditentukan oleh kita sendiri. Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Sebagai penutup, saya mohon ayah-ayah dan ibu-ibu, pada sahabat semua, kita bangun untuk baca ikrar pada malam ini sebagai menjadi saksi dan suara kepada pengkhianat negeri Kelantan pada malam ini. Saya mohon bangun, dukung anak masing-masing. Hari ini, malam ini, kita buktikan kepada para pengkhianat bahawa kasih sayang keluarga di antara Kelantan akan dapat menghapuskan pengkhianat-pengkhianat ini. Boleh atau tidak? Okey, tangan simbol R. Tangan simbol R. Kami rakyat Kelantan tuntut royalti demi maruah kami sendiri. Kami rakyat Kubang Rotan. Kami rakyat Kubang Batang
wakaf baru, tuntut royalti demi maruah anak cucu kami sendiri. Kami berikrar akan mempertahankan sumber air kami, akan mempertahankan kedaulatan darat dan laut kami, akan mempertahankan ruang udara kami, akan mempertahankan tanah dan pulau-pulau kami, akan mempertahankan ulama-ulama kami, hasil bumi kami, agama kami. Takbir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.